Start dah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Auzubillahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzati lillahi wa rasul. Amin. Allahumma ghnina bihalil haram wa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni nas'aluka bi barakati syarifah anta hamala dunia. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita sambung kuliah subuh pagi ni, tapi pagi petang ni untuk surau Ar-Raihan. Surau Ar-Raihan, Surau Ar-Raihan Bandar Teknologi Kajang. Mohon kita sama-sama share insya-Allah. Share link tolong. InsyaAllah share, sama-sama share insyaAllah. Mohon karya Surau Ar-Raihan ya insyaAllah. Tak jumpa. InsyaAllah sama-sama share. Hilang view. InsyaAllah kita mulakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, insyaAllah kita sambung terus untuk surah Ar-Raihan Bandar Teknologi, muka surat 1314. My Quran Time nota My Quran Time. Kita baca terus tadabbur nota ringkas di My Quran Time nota ayat 126 yang meringkaskan doa Nabi Ibrahim. InsyaAllah doa Nabi Ibrahim. InsyaAllah sama-sama kita share. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir qala man kafara fa ummati'uhu qalilan summa adtarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. InsyaAllah ayat 126 insyaAllah. Maksudnya, ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, iaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dan kepada orang yang kafir akan aku berikan kesenangan sementara. Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruknya tempat ia kembali. Ni cerita zaman Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Share sekejap InsyaAllah. Kembali balik. Ayat 126 Al-Baqarah menceritakan Nabi Ibrahim berdoa pada Allah Ta'ala supaya dijadikan Mekah tersebut aman, negeri yang aman, beri pada bab rezeki dengan buah-buahan, dengan penduduknya, yakni dengan mereka supaya yang beriman kepada Allah SWT. Allah menjawab dengan firman-Nya, dan kepada mereka yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, itulah seburuk-buruk tempat dia kembali. Kupasan ayat ini. Ayat ini menunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Baitullah sebagai negeri yang aman dan dikurniakan rezeki yang berupa buah-buahan kepada penduduknya. Makbul doa Nabi Ibrahim, ya. Ni aman seaman-amannya Mekah di Arab Saudi dan Kaabah, ya. Kemudian menjadi negeri yang aman, menjadi negeri yang dapat rezeki seperti buah-buahan, kemudian penduduknya sama juga. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengkhususkan doa ini hanya bagi orang yang beriman sebagai tindakan kesopanan adab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ni khas hanya untuk orang beriman sahaja, iaitu yakin dengan Allah Ta'ala. Malah ketika baginda berdoa agar mereka beroleh rezeki, baginda membatasinya hanya kepada orang mukmin sahaja, sedangkan rezeki Allah itu menyeluruh, termasuklah kepada yang kafir, kepada orang yang kafir dan orang yang berbuat kemaksiatan. Allah Maha Pemurah, semua orang dapat. Nabi Ibrahim doa untuk yang mukmin sahaja, sedangkan rezeki Allah itu menyeluruh, termasuk kepada orang yang kafir dan orang yang berbuat maksiat. Lantas Allah SWT berfirman hujung ayat tersebut, kepada orang yang kafir juga, ya, maknanya rezeki itu juga dapat pada orang yang kafir, orang yang maksiat. Walaupun ada yang derhaka kepada Allah SWT, namun rezekinya tetap meliputi semua hamba. Tidak ada yang terkecuali. Cuma bagi orang mukmin, mereka akan menggunakan rezeki itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dengannya akan membawa mereka kepada nikmat, kenikmatan syurga. Sedangkan orang yang kafir pula menggunakan rezeki yang diberi hanya untuk kesenangan di dunia saja. Akhirnya mereka akan berada di neraka Allah. Hujungnya orang kafir, orang yang maksiat dengan Allah Ta'ala, hujungnya di neraka. Ini diceritakan dalam ayat ini. Kesimpulan ayat tersebut, pertama, jangan ikut hawa nafsu, tetapi ikutlah ilmu. Sebab tu kita kena mengaji, cari ilmu untuk jaga kita, untuk guide kita dari dunia ke akhirat. Yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kesimpulan ayat ini ialah inginkan hidayah. Ya, Nabi Ibrahim doakan supaya keturunannya terus dapat dihidayahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dipesankan kita dalam ayat ini, disuruh kita membaca Al-Quran. Ya. Kesimpulannya, bacalah Al-Quran. Kalau tak tahu Al-Quran, tak tahu maksud Al-Quran, masalah besar kita. Yang ketiga, jadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai contoh pemimpin yang berjaya. Ini contoh. Satu-satunya pemimpin berjaya dalam dunia adalah Nabi
Ibrahim, dengan doa dia, dengan kepimpinannya, dengan yakin dia dengan Allah Ta'ala, yakin dimakbulkan doanya oleh Allah Ta'ala, yakin amat sangat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 3 kesimpulan. Daripada ayat ni ada disebutkan baca bab tilawah, perkataan tilawah maksudnya mengikuti, membaca dan merenung erti serta mengamalkan. Dalam Quran disebut 63 kali tilawah. Terus pada ayat 127, 127 tadabbur ringkas ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 127 hingga 129. Kaabah dibangunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Kita tengok, auzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 127. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Maksudnya, ingatlah dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan asas Baitullah bersama Ismail sambil berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amalan daripada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Nabi Ibrahim berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala waktu membina atau membangunkan Kaabah dengan Nabi Ismail. Al-Baqarah ayat 127. Dia berdoa meninggikan asas Baitullah bersama anaknya sambil dia berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amalan kami, terimalah amalan daripada kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Tu tadabbur dia, tu kupasan dia. Kupasan ayat ini ialah, ayat ini masih menceritakan mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan seorang rasul yang tinggi darjat keimanannya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan baginda juga merupakan seorang hamba yang memiliki semangat, yang besar dalam mengejar kebaikan dan rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya hamba yang terlalu yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dia membina Baitullah. Firman Allah Ta'ala lagi, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan asas Baitullah bersama Ismail. Nabi Ibrahim AS merupakan seorang ayah yang hebat dalam mendidik anaknya Ismail, sehingga zuriatnya itu menjadi seorang anak yang soleh dan diangkat menjadi Nabi. Menariknya, mereka berdua sama-sama terlibat dalam meninggikan asas Baitullah, yakni Kaabah. Ini menandakan bahawa betapa eratnya dan dekatnya diri seorang ayah terhadap anak, di mana mereka berdua bekerja dan berdoa bersama-sama. Nampak ya, Nabi Ibrahim mendidik anaknya bukan dari dah dewasa, masih kecil lagi. Ya, zuriatnya didoakan kemudian dapat anak yang hebat seperti Ismail, hingga zuriat itu menjadi seorang anak yang soleh. Apa yang Allah perintah, apa yang Nabi Ibrahim perintah, dia ikuti. Tengok ya, ilmu yang penting. Nabi Ibrahim mendidik anaknya membina masjid. Ya, kesannya kepada kita, maksudnya kita dan sekeluarga, pastikan kita dengan masjid ataupun surau ataupun musalla. Menandakan hubungan erat antara keluarga, antara anak, di mana mereka berdua bekerja sambil mendidik anaknya, sama-sama berdoa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ketua projek Kaabah ni ialah Nabi Ibrahim alaihissalam, dibantu oleh anaknya Nabi Ismail, sehingga berdirinya satu bangunan hebat yang menjadi kiblat manusia sehingga dah di hari kiamat. Kemudian Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala
dengan penuh pengharapan agar menerima amal perbuatan mereka berdua. Apa doa dia? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doa Nabi Ibrahim. Ya Tuhan, terimalah yakni amalan daripada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Ia ajarkan keluarganya berdoa kepada Allah Ta'ala sambil beribadah, sambil berbuat amalan, ya, mohon pada Allah Ta'ala, terimalah amalan kita. Kita pun sama juga, jangan langsung tak berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ternyata doa mereka berdua didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang kita boleh pelajari daripada ayat ini? Sebagai ayah dan ibu, kita perlu melibatkan anak-anak dalam melakukan aktiviti agar dapat memanfaatkan bersama-sama. Contohnya aktiviti masjid ataupun surau ataupun musolla. Apabila selesai suatu aktiviti, contohilah Nabi Ibrahim AS dengan banyak berdoa. Ini contoh yang ditunjukkan dalam ayat ni, mendidik kita supaya kita dengan anak-anak, dengan keluarga, pastikan dekat dengan masjid, pastikan kita dengan surau. Yang kedua, sentiasa memohon taubat. Kesan pada ayat ni, yang kedua, tadi berdoa. Yang kedua ialah memohon taubat. Memohon taubat. Apabila selesai sesuatu aktiviti, contohnya Nabi Ibrahim AS dengan banyak berdoa. Kemudian apa doa dia? Rabbana taqabbal minna. Ya Tuhan, terimalah amalan daripada kami. Mohon pada Allah Ta'ala. Diajarkan kita ni, kesannya ialah supaya kita terus berdoa sambil beribadat, supaya diterima amalan kita. Segala amal kebaikan perlu disertakan dengan rasa rendah diri dan berdoa. Inilah lambang kehambaan dan tanda amalan kita diterima. Jangan terlalu yakin dengan amal kebajikan yang dilakukan, kerana talbis iblis itu adalah untuk melahirkan rasa ujub, sum'ah atau riak dalam diri seseorang. Hati-hati waktu kita beribadah. Ini salah satu yang ditekankan, ialah jangan terlalu yakin. Sebab sepatutnya kita buat amal kebajikan perlu disertakan dengan rasa rendah hati dan berdoa. Inilah lambang kehambaan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim, lambang kehambaan dan tanda amalan kita diterima. Tapi jangan terlalu yakin dengan amal kebajikan yang dilakukan, kerana iblis, talbis iblis tu ada untuk melahirkan ada bab ujub, ada bab sum'ah ataupun bab riak di dalam diri seseorang. Bab tu dinasihatkan kita, perlu kita pelajari. Yang dituliskan dalam ayat ini ialah bersederhanalah, inilah yang terbaik. Tak kira apa, kita bersederhana. Tadi kita sebut sum'ah. Yang pertama, sum'ah dalam yang dicandangkan oleh iblis ialah sum'ah, suka mendengar orang memuji bagus. Ni kita yang kita bimbang. Bila kita beribadat, orang puji kita, timbul bab suka mendengar orang memuji bagus. Timbulnya bab sum'ah. Yang kedua, ujub. Hati-hati waktu kita beribadah. Pasal apa? Ia akan berasa ujub, maksudnya berasa diri sangat bagus. Bila kita beribadah, kita terlupa talbis iblis. Iblis akan riak, akan kita hiaskan kita bab ujub. Ujub maksudnya ada bab bangga diri, berasa diri terlalu bagus. Itu yang paling hebat.
Yang ketiga, suka tunjuk perbuatan yang bagus. Menunjuk. Ni tolong hati-hati. Kena ada WhatsApp, kena ada Facebook. Itu yang paling hebat. Sebab bila ada bab riak, itu yang terkeluar dalam Facebook. Menantikan berapa ribu orang akan like, berapa ribu orang akan share, berapa ribu orang akan perhatikan. Ingat, ni tiga poin yang berlaku, 3 poin yang kita pelajari daripada ayat 127, iaitu bersederhana. Kalau tidak, ada 3 poin yang syaitan hiaskan, yakni pertama sum'ah, yang kedua ujub, yang ketiga riak. Boleh ditengok dalam nota My Quran Time ayat 127, ringkasan tadabbur, insyaAllah. Masuk terus ayat yang 128, iaitu mewakili doa supaya sentiasa tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antas tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah, yakni haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Al-Baqarah ayat 128. Ya. Nabi Ibrahim berdoa terus pada Allah Ta'ala supaya sentiasa tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu. Dari segi ayat, Nabi Ibrahim minta pada Allah Ta'ala, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepada Allah. Nabi Ibrahim mohon. Pak, hebatnya Ibrahim, dah jadi hamba tu, tapi masih lagi berdoa, mohon Allah Ta'ala jagakan dia, jadikan dia terus serah diri. Sebab tu kita nak keluar rumah pun kita serah kepada Allah Ta'ala. Kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tempat kita bergantung, tak ada tempat lain. Kita serah terus pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta lagi, dan anak cucu kami, minta anak cucunya supaya menjadi umat yang berserah diri terus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Ibrahim mohon lagi kepada Allah Ta'ala, minta keturunan dia pun sama juga berserah diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian minta pada Allah Ta'ala, tunjukkanlah pada kami cara-cara melakukan ibadah haji. Tu ada Baitullah, dan terimalah taubat kami. Mohon lagi supaya taubat mereka diterima. Sesungguhnya Kaulah yang Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Allah ni sebenarnya tunggu taubat kita. Cuma kita saja yang jarang-jarang ataupun tangguh-tangguh bab taubat. Balik pada kupasan ayat tersebut. Ayat ini masih lagi bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam. Mereka sekali lagi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya menjadikan mereka berdua termasuk dalam kalangan orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Juga didoakan supaya dijadikan keturunan mereka sebagai umat yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dimohonkan Nabi Ibrahim, dua-dua berdoa dapat makbul doa tu. Lahirnya Rasulullah SAW, keturunan Nabi Ismail. Kemudian berfirman, bertauhid dan taat, melakukan perintah serta menjauhi larangannya. Tu minta kepada Allah Ta'ala. Mereka juga berdoa agar ditunjukkan cara-cara manasik ataupun cara pelaksanaan haji
dan tempat yang berlaku, tempat-tempat melakukan ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan syariat. Minta juga ditunjukkan cara-cara menunaikan ibadah haji. Maka Allah SWT memerintahkan Jibril alaihissalam agar mengajar Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga mereka dapat menunaikan ibadah haji berdasarkan ilmu yang benar dan dapat dipelajari serta diamalkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mohon keampunan serta bertaubat dan Allah SWT menerima taubat tersebut. Allah Akbar. Nampak ya? Sayangnya Allah Ta'ala pada Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Tunjukkan semua apa? Sifat kehambaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Apa yang boleh kita pelajari daripada ayat ini ialah pertama, melakukan ibadah mengikut syariat yang ditetapkan, bukannya mengikut cara sendiri. Malah Nabi Ibrahim alaihissalam juga berdoa dan minta agar ditunjukkan kaedah yang betul mengerjakan ibadah haji. Wa arina manasikana, tunjukkan kepada kami cara-cara nak buat haji. Nampak? Allah tuan. Ya. Sebab tu kita ni kena ingat, bila nak beribadah mesti ada ilmu, mesti ada niat, mesti ada sabar, mesti ada mesti ada sabar, mesti ada niat, mesti ada tulus ikhlas. Ya, tulus ikhlas untuk terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dimohon pada Allah Taala, ya, mengikut syariat. Penting ilmu sebelum kita beribadah. Nabi Ibrahim pun minta ditunjukkan ilmu. Allah turunkan Jibril untuk mengajar Nabi Ibrahim bagaimana nak menunaikan ibadah haji. Kemudian watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terimalah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha mengasihani. Ya, doa lagi Nabi Ibrahim, tak berhenti dengan bab doa dia. Mohon diterima taubatnya. Mohon diterima taubatnya. Nabi Ibrahim mengaku Allah Maha penerima taubat. Ya, Allah menunggu taubat kita sebenarnya. Lagi Maha mengasihani. Kedua daripada ayat ini, kesan pada kita ialah sentiasa memohon taubat. Ini kerana Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersifat maksum tetap juga memohon taubat kerana baginda tetap merasakan dirinya masih belum baik. Sifat ini, ketundukan ini membuatkan baginda rasakan banyak lagi amalan yang perlu dibaiki. Allah, tuan tengok hebatnya Nabi Ibrahim yang maksum tapi masih lagi memohon taubat. Ya, Nabi Ibrahim bersifat maksum tapi masih lagi mohon taubat. Kemudian kerana baginda rasa dirinya masih belum baik. Kita dah buat sikit dah terasa baik. Itu kesilapan kita. Ya, sifat ketundukan ini membuatkan baginda masih lagi banyak amalan yang perlu dibagi. Ini kena ada bab kita beringat. Ya, bimbangkan masih lagi ketinggalan, masih lagi kesusahan kita nak beribadat. Pasal apa? Ketinggalan dengan ilmu. Ya, tidak ada bab tunduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menutup ayat 128 ini dengan perkataan Rahim, Ar-Rahim, Tuhan yang Maha mengasihani. Ya, nampak ditunjukkan Allah memang masih sayang, masih kasih lagi dengan manusia yang sepatutnya bertaubat. Walaupun beribu banyak kesilapan yang kita lakukan, bertaubatlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala tetap menyayangi hamba-hambanya. Dia Maha menerima taubat. Ingat tu. Ingat pada kita. Ingat pada kita dan jelas pada kita Allah tu Maha mengasihani. Dalam ayat ni menjelaskan kita dikasihani lagi. Cuma kita tak tahu mengasihani diri kita ataupun tidak. Beribu banyak kesilapan, macam mana hebat maksiat, dipesan kita bertaubatlah. Allah tetap menyayangi hamba-hambanya pasal dia Maha penerima taubat. Ayat 129 kita tengok.
ayat 129 yang mewakili doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail agar diutuskan Rasul keturunannya. Kita tengok, auzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Ya Tuhan kami, maksudnya, ya Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul daripada kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, ya Allah, dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Al-Baqarah ayat 129. Jelas, ya. Kita tengok satu-satu poin dalam ayat ni, ya. Memohon Nabi Ibrahim masih lagi, ayat 109 masih lagi cerita pasal Nabi Ibrahim, masih lagi terus mohon pada Allah Ta'ala. Dimohonkan pertama, utuskanlah di tengah-tengah mereka seorang rasul daripada kalangan mereka sendiri yang akan diminta pada Allah Ta'ala, mohon rasul. Dan kemudian membacakan mereka ayat-ayat Allah dan mengajarkan kitab Allah. Tu sampai dah, yakni Nabi Muhammad SAW. Dah wafat pun Nabi. Tu keturunan dia. Kemudian kitab berterusan. Ni yang kita baca. Kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Dah bertulis, dah dikitab, dah dibaca, dah disiarkan pun seluruh dunia. Masuk dalam internet, masuk dalam semua media masa, media sosial, semua cukup disiarkan secara langsung. Satu hadiah yang Allah bagi pada kita untuk diajarkan kita. Kemudian hikmah kepada mereka, yakni menyucikan mereka. Diajarkan umat yang bersih, jaga bab kesucian. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Al-Baqarah 129. Kupasan ayat tersebut, Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail masih lagi meneruskan doanya dengan memohon kepada Allah SWT agar diutuskan Rasul dalam keturunan mereka berdua, di mana Rasul itu dapat membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan mengajarkan isi Al-Quran, yakni Al-Kitab, dan sunnah-sunnah Nabi-Nya, Al-Hikmah. Diajarkan, ya, Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Dah dapat, iaitu Rasulullah SAW yang sudah berwafat, dan kita umatnya sebagai umat yang akhir zaman. Malah harapan baginda juga ada agar Rasul itu dapat menyucikan keturunan mereka dengan keimanan dan amalan soleh serta akhlak mulia. Itu, ya, harapan mereka, harapan Nabi Ibrahim AS. Mudah-mudahan Nabi yang akan datang dapat menyucikan keturunan, iaitu melalui iman dan amal soleh serta akhlak yang hebat, akhlak yang mulia. Akhirnya doa mereka itu dimakbulkan. Pak, siapa dia? Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan rahmat kepada orang-orang beriman setelah Dia mengutuskan Rasul dari kalangan bangsa mereka sendiri yang membacakan Al-Quran, ayat-ayat Allah, dan membersihkan mereka dari iktikad yang sesat, ya, serta mengajar mereka kitab Al-Quran dan hikmah, yakni pengetahuan tentang hukum syariat. Sesungguhnya mereka adalah dalam kesesatan. Ya, sesungguhnya mereka sebelum itu mereka adalah dalam kesesatan yang nyata. Ini ditulis dalam ayat Al-Imran 164 yang kita akan jumpa nanti. Ya, itu diceritakan Allah telah utuskan Rasulullah SAW sebagai rahmat kepada orang-orang yang beriman. Susunan doa Nabi Ibrahim AS dalam ayat ini
menyebut tentang perincian tentang modul tarbiyah, ya, untuk kita diingatkan. Pertama, bab tilawah. Allah SWT menurunkan Al-Quran untuk kita membaca ayat-ayatnya serta memahami dan beramal dengannya. Itu dipanggil tilawah. Yang kedua, tazkiyah, suatu proses penyucian jiwa. Penyucian jiwa daripada maksiat dan syirik. Hati yang suci akan melahirkan sifat tunduk agar mudah faham untuk mendalami dan bersedia menerima ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tu, menyucikan diri sebelum bersedia menerima ilmu Allah Taala. Disucikan daripada maksiat, daripada syirik, daripada hati yang suci, lahirkan sifat tunduk agar mudah faham untuk mendalami ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali yang ketiga, ada bab ta'lim daripada Nabi Ibrahim. Ta'lim maksudnya Allah SWT mengutuskan Rasul untuk mengajarkan ayat-ayatnya dengan perincian hadis. Disupport oleh hadis daripada Al-Quran. Adanya bab al-hikmah. Hikmah itulah yang mengajar kita bab ta'lim, iaitu Allah SWT mengutus bab perincian hadis. Allah SWT mengabulkan doa Nabi Ibrahim AS dengan susunan yang berbeza. Di dalam ayat ini baginda mohon tilawah terlebih dahulu, iaitu kitab Al-Quran. Kemudian ta'lim dan diakhiri dengan tazkiyah. Tetapi Allah SWT menyusun semula permohonan tersebut, dimulai dengan tilawah, kemudian tazkiyah dan berakhir dengan ta'lim. Perincian hadis. Itu proses dia, ya. Doa Nabi Ibrahim disusun oleh Allah SWT cantik sampailah kita dapat ayat-ayat Allah sekarang dan dapat Rasulullah SAW. Habis ayat 129. Sikit lagi. Ayat 130, insyaAllah boleh, ya, untuk surah Ar-Rayhan, insyaAllah. Kebodohan orang yang membenci kepada agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menceritakan, ya, bab kebodohan orang yang benci kepada agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tengok sama-sama apa perincian dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yarghabu am millatin Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqadis tafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Maksudnya Al-Baqarah 130, Sadaqallahu Azim. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah yang memperbodoh dirinya sendiri. Sungguhnya kami telah memilihnya, yakni Ibrahim, di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang soleh. Ya, ayat ni dalil sebagai menunjukkan siapa yang benci agama Ibrahim hanyalah orang-orang yang memperbodohkan dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah telah memilihnya, iaitu Ibrahim, di dunia ini, dan sesungguhnya dia akhirat besok Ibrahim termasuk orang-orang yang soleh. Ini ayat 130 Al-Baqarah. Kupasan ayat disebut. Di dalam ayat ini Allah SWT mengkritik orang-orang Yahudi kerana bencinya ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi harus diingat bahawa orang yang berbuat demikian adalah orang yang jahil. Sudah ada kebaikan di depan mata tetapi masih menolak. Apa yang harus kita katakan orang seperti ini? Maka Allah SWT menjawab dengan firman-Nya, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيم. Siapa yang benci kepada agama Ibrahim, mereka yang bencinya hanyalah orang yang jahil dan memperbodohkan diri sendiri, tidak mahu mengenal kebersihan dan kesucian serta kesempurnaan dan kebahagiaan dirinya.
Ajaran agama Ibrahim alaihissalam telah dihidupkan semula oleh Nabi Muhammad SAW. Dan siapa membenci agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bermakna dia juga membenci agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ni ya, kita kesannya pada kaum Nabi Ibrahim, dia memperbodohkan diri sendiri. Sama juga kita, bila Nabi Muhammad SAW dah bawa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan komplit semua cukup dengan kitab, kita masih lagi benci dengan agama tersebut, ataupun ada kaum lagi membenci, dia juga memperbodohkan dirinya sendiri. Walhal siapa yang mengenal, ya, siapa yang tahu, ya, siapa tahu, dia tahu bab mengenai kebersihan dan kesucian serta kesempurnaan kebahagiaan diri tersebut. Ajaran Nabi Ibrahim telah dihidupkan balik oleh Rasulullah SAW. Ni mesej ayat ini pada kita ialah orang yang tidak menerima kebaikan hanyalah orang-orang yang jahil. Maksudnya orang yang betul-betul bodoh, tak hendak terima apa yang dibawa yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu orang yang tidak menerima kebaikan hanyalah orang-orang yang jahil. Ya, tak hendak terima apa yang ditunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim adalah sesuai dengan fitrah manusia, yakni Islam, sama dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Itu tak ada lain, Tuhan yang sama. Ya, ajaran yang sama. Kita tak juga terima, masalah. Ketiga, mesej bentuk ayat ini ialah beriman dan beramal soleh adalah ciri-ciri golongan ahli syurga. Ya, tak ada cara lain untuk masuk syurga ialah dengan beriman dan beramal soleh. Sikit saya nak sentuh tentang Tanbihul Ghafilin yang saya selalu baca di Ar-Raihan ialah, ya, saya baca sikit poin-poin untuk bab dosa-dosa. Ayat Al-An'am ayat 160, siapa yang berbuat kebaikan maka ia dapatlah 10 kali ganda pahalanya, dan siapa yang berbuat kejahatan maka tidak dibalas kecuali sama-sama, dan mereka tidak diinaya. Sebab dalam ayat ini disyaratkan siapa yang menghadap dengan membawa amal kebaikan, beramal itu mudah, tetapi keikhlasan dalam amal sehingga dapat dibawa pada hari kiamat itu yang sukar. Sedang sayat kejahatan itu 1 lawan 1, tapi mempunyai 10 ciri tentang dosa. Pertama, memurkakan Allah padahal Allah berkuasa atasnya pada setiap waktu. Betul. Hati-hati kita, ya. Memurkakan Allah Ta'ala padahal Allah berkuasa atasnya pada setiap waktu. Kedua, menggembirakan musuh Allah dan musuhnya, iaitu iblis. Ketiga, menjauhkan dari syurga. Keempat, mendekatkan kepada neraka jahanam. Ini bab kejahatan satu sama lain. Kelima, mendekatkan, mengabaikan diri, kepentingan diri sendiri, mengotori dirinya sendiri, mengganggu para malaikat yang menjaganya, menyedihkan pada Nabi SAW di dalam kuburnya, mempersaksikan kepada siang dan malam atas kejahatan dirinya dan menyusahkan mereka. Kesepuluh, mengkhianati semua makhluk dari anak Adam dan lain-lainnya, ataupun khianatnya terhadap anak Adam. Maka andaikan bagi tiap orang itu ada kewajipan persaksiannya, nescaya tidak akan diterima persaksiannya, kerana dosa-dosa itu bererti membatalkan atau merosakkan hak kawannya atau bangsanya kerana dosanya itu. Adapun khianatnya terhadap semua makhluk, sebab adanya dosa itu mungkin mengurangi hujan, maka sinilah terletak semua makhluk. Sebab dosanya mungkin mengurangi hujan, maka di sinilah terletak khianatnya terhadap semua makhluk.
Kerana itu berhati-hatilah daripada dosa, kerana dosa itu mengandungi ciri-ciri yang tersebut, berarti penganiayaan terhadap diri sendiri. Juga diterangkan bahawa sebakhil-bakhil manusia ialah bakhil terhadap keselamatan dirinya, sebab seorang yang berbuat maksiat dosa itu berarti membinasakan dirinya. Ni satu lagi cerita daripada bab dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil. Seorang hakim berkata, awas dari dosa, kerana dosa itu ada bab celakanya, sebagai peluru mortar yang memecahkan dinding yang taat, lalu memasukkan angin hawa nafsu, memadamkan pelita makrifat. Seorang hakim ditanya, mengapa kami mendengar pengajian tetapi tidak dapat mengamalkannya? Jawabnya, kerana 5 macam. Dia mengaji, tapi kadang-kadang tak boleh amal. Pertama, Allah telah memberi nikmat kepada kamu tetapi kamu tidak bersyukur. Contoh, dia mengaji tapi tak boleh bab amalan. Yang pertama, sebabnya memberi, Allah telah bagi nikmat tapi kita tidak amal bab syukur. Kedua, kamu telah berbuat dosa dan tidak istighfar, iaitu meminta ampun, padahal tahu istighfar terus. Ketiga, kamu tidak suka mengerjakan apa yang sudah kamu ketahui. Kamu tidak suka mengerjakan apa yang sudah kamu ketahui. Dia tahu dah sembahyang sunat terbaik untuk menampung sembahyang fardu, dia tak nak kerjakan. Keempat, kamu bersahabat dengan orang-orang yang baik tetapi tidak mengikut amal perbuatan. Dah ikut dah ulama', dah ikut dah alim ulama', tapi tak nak mencontohi ulama', tak nak follow apa yang dibuat oleh alim ulama'. Masih bagi cerita dia duduk dengan ulama' ni, dia duduk dengan ulama' ni, tapi amalan tak ikut langsung dengan alim ulama'. Yang kelima, kamu selalu menguburkan orang mati tetapi tidak mengambil iktibar dari mereka, yakni tidak menyedari keadaan mereka. Selalu pergi tengok orang mati tapi tidak mengambil iktibar bab kematian tersebut. Kononnya itu saja yang mati, orang itu saja yang mati, dia lambat lagi. Ini kesilapan besar. Mengapa kita dah buat pengajian, dah masuk bab pengajian tapi tidak lagi masih dapat mengamalkannya? 5 macam. InsyaAllah takkan tunggu malam ni untuk surah Ar-Rayhan, bandar teknologi Kajang. Mudah-mudahan dapat iktibar daripada ayat Al-Baqarah dan kitab poin pada kitab Tanbihul Ghafilin, mana yang terbaik daripada Allah SWT, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. InsyaAllah sama-sama kita doa, mudah-mudahan kita dikasih dirahmati Allah Ta'ala, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahya jasadana wa nawwir qulubana wasabbir imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri minna waqdi hawadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sehatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta. Tahassanna biz jabar wa tasamna al malakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahil ladzi la yadurru ma asmi syai'un fil
fil ard wala fis samai wasami'u alim. Bismillah ala nafsi wa dini, bismillah ala wa mali, bismillah ala kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu rabbi la usyriku bi syai'an nazajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasa asma'uka wa la ilaha ghairu alamaina salaka bi barakati syarifah antuhim ala dunya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah esok selepas subuh, ya, selepas 1 jam selepas My Quran Time, ulangan kita temu kuliah subuh untuk surau Ahad. Esok Ahad untuk surau Hidayah, InsyaAllah surah Hidayah, Bandar Teknologi Kajang juga, InsyaAllah besok Ahad keempat. Jadual biasanya ialah besok di surau Hidayah, Taman Teknologi Kajang. Petang di online juga di surau madrasah di Ceras Perdana, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Surau Ar-Raihan.